Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Jabatan Pendidikan Negeri Melaka JPN Jenama Kerajaan Nombor 1. Saya Dr. Muhammad Zamri bin Husaini dari SK Amulik Melaka, merupakan fasilitator ataupun ketua juri bagi Bengkel Perlujakan Budaya Pendidikan di kalangan guru besar bagi sesi tahun 2021. Dan pertama-tama kalinya saya ucapkan tahniah dan ribuan terima kasih kepada JPN kerana menganjurkan. Bagi saya ini merupakan kata antara bengkel yang sangat-sangat memberi impak yang besar kepada profession guru besar dalam memacu sistem pendidikan pendidikan negara yang sangat mencabar pada masa kini. Baik, selaku juri ataupun fasilitator, saya dan beberapa fasilitator lain telah menyemak, membaca, menganalisa segala bahan-bahan penulisan yang telah dihantar kepada kami, dan secara keseluruhan, saya dapat simpulkan bahawa penulisan kajian tindakan yang dihasilkan oleh guru besar sangat-sangat menepati konsep penulisan kajian tindakan yang sebenar. Saya lihat ada yang mempunyai gaya bahasa yang sangat baik, macam dia dah biasa menulis. Ada yang saya lihat mempunyai banyak, dia ambil banyak kajian literatur yang mana literature review antara kata which means bagus dalam sebuah penulisan. Dan ada juga yang menghasilkan intervensi ataupun tindakan yang sangat-sangat kata luar biasa, yang hebat dalam menyelesaikan isu ataupun masalah yang mereka hadapi dalam penulisan kajian tindakan. Baik, saya nak share sedikit lah kesempatan yang diberikan untuk saya ulas sedikit tentang konsep penulisan kajian tindakan. Seperti mana yang tuan-tuan guru besar belajar, kita ada beberapa kata elemen-elemen dalam penulisan kajian tindakan. Kita ada abstrak, kita ada pengenalan, fokus sampai ke kesimpulan ataupun rumusan, seperti mana yang konsep 1 to 10 yang telah disampaikan oleh fasilitator utama kita, Encik Asmidi. Baik, dari sudut abstrak contohnya, dari sudut abstrak apa yang kita nak tulis dalam abstrak. Abstrak adalah perkara yang kata semua research kena ada abstrak. Abstrak adalah perkara yang kita tulis overall tentang the whole kajian kita. Kita punya tajuk, kita punya objektif, kita punya intervensi, kita punya dapatan, apa yang kita dapat, apa yang kita rasa, kita simpulkan dalam bentuk satu paragraf yang panjang dinamakan abstrak. Kemudian kita pergi kepada pengenalan. Pengenalan adalah kata kita nak cuba untuk mengenal isu yang kita hendak kaji. Katakanlah kita mengkaji soal sifir. Kita cuba untuk kenal, bawa pembaca tu kenal sifir ni apa. Apakah isu-isu yang ada sekarang dengan sifir. Kenapa murid tak dapat hafal sifir. Kita ambil kajian-kajian luar, kita luahkan, kita tuliskan dalam kajian pengenalan. Di mana tak kisahlah isu-isu semasa ke, isu-isu dalam negara ke, luar negara ke, lebih banyak lagi bagus. Maksudnya kualiti penulisan di sudut pengenalan itu baik. Seterusnya adalah fokus kajian kita. Fokus kajian adalah bagaimana kita nak fokuskan. Katakanlah fokus kita, masalah kita dalam kelas sifir tadi, murid tak boleh menghafal sifir. Ataupun dalam bahasa Inggeris dia tak faham konsep grammar. Tenses contohnya. So, kita ambil, kenapa? Kita fokus kepada masalah yang kita ambil tu. Kenapa murid ni dalam kelas ni dia tak boleh perform? Dia tak faham konsep sedia ada. So, kita kaitkan sedikit dengan kajian literatur. Kita fokuskan kepada permasalahan yang hendak kita kaji. Dan seterusnya kita pergi kepada tujuan dan pada persoalan kajian. Ini bagi saya, tujuan dan soalan kajian adalah menjawab kepada apa research kita. Kita nak buat apa sebenarnya. So kita tuliskan. Kita nak mengkaji, contohnya lah, meningkatkan kefahaman murid tentang komunikasi dalam bahasa Inggeris ataupun dalam komunikasi lisan dalam bahasa Melayu. So itu objektif kita, dan persoalan kajian adalah relate dengan objektif kita. Dia macam adik-beradik. Tujuan dan persoalan kajian dia berkait rapat. So dan kena sama.
Dan alhamdulillah berdasarkan keseluruhan kajian yang saya baca, semuanya lebih kurang sama. Tak ada saya jumpa tujuan lain, soalan kajian pun lain. Berbeza tak adalah. Maksudnya semua faham, bagus. Okey, sebab dia relate. Okey, antara satu sama lain. Okey, contohnya murid tak hafal, kita nak meningkatkan murid menghafal sifir. So soalan sekali persoalan kajian adalah bagaimana kaedah ini dapat membantu murid menghafal sifir. So dia berkait rapat. Okey. Next, selepas itu kita akan pergi kepada kaedah kajian. Kaedah kajian ni adalah bagaimana ataupun dalam bahasa mudahnya dalam kajian-kajian kita namakan sebagai research methodology, RM, research method. Okey, method apa kita nak pakai? Okey, proses dia. So bila kita proses itu, sebab kita buat kajian tindakan, kita kena follow beberapa model-model yang famous tentang kajian tindakan. Kita ada banyak. Lewis ada, kita ada Chemnitz McTaggart ada. So kita gunakan model-model itu dan kita huraikan dengan apa yang hendak kita buat dalam penulisan. Okey, merancang, menganalisis. Okey, kita highlightkan. Okey, merancang, melaksanakan, kita highlightkan apa yang kita nak buat. Okey, dan akhir sekali dapatan data tu macam mana kita terangkan. Kita nak buat interview, kita nak buat soal sidik, kita nak buat analisa dokumen dan sebagainya. Dan kita tuliskan dekat bahagian kaedah kajian itu. Okey. Dan selepas itu barulah kita membuat tindakan. Okey, itu namakan intervensi. Intervensi ni adalah bagi saya, okey, untuk makluman para guru besar, itu merupakan jantung bagi penulisan kita. Everything yang hendak kita tulis, kita buat, kita cerita dekat intervensi. Okey, murid tak boleh hafal sifir, murid tak faham grammar dalam bahasa Inggeris. So, kita highlightkan apa tindakan kita. Cikgu nak buat inovasi ke, cikgu nak buat kaedah yang baru ke, kita rangkumkan, kita masukkan dalam inisiatif-inisiatif. Kita buat aktiviti satu. Untuk test budak ni cuba bukan test, untuk berikan murid ni sama ada dia boleh baiki tak masalah dia tak fasifik contohnya. Kita gunakan inovasi ini. Okey, ataupun kaedah baru yang kita hasilkan. So kita dapat membantu mereka. Kita dapat dengan adanya inisiatif itu dapat membantu mereka untuk menyelesaikan masalah. Lalu kita ceritakan cerita dan saya kadang-kadang saya rasa pelik juga sebab ada yang mempunyai intervensi yang sangat bagus tapi dia tak cerita. Saya dah semangat sangat nak baca kadang-kadang. Tajuknya best tapi bila menceritakan dia tak ada, orang kata tak banyak nak ceritakan apa aktiviti dia buat. Patutnya kat situlah kita letakkan pelbagai apa yang kita buat dan inisiatif kita, sebab intervensi apa yang kita buat terhadap anak murid kita, terhadap sekolah dan sebagainya. Okey, dan kemudiannya adalah dapatan. Dapatan adalah setelah kita buat intervensi, kita ambil sedikit data. Dapatan ni data lah. Data, banyak data boleh kita ambil. Soal sidik boleh, interview boleh, temu ramah. Kita turaikan apa soalan yang disoalkan kepada murid. Dan murid jawab, apa jawapan-jawapan dari murid. Kita kaji. Kalau temu ramah kita ada content analysis, kita ada thematic analysis. Dia banyak, tapi kita ambil yang simple-simple je. Okey, analisa dokumen dan sebagainya. Okey, kita mengkaji. Dan seterusnya adalah dapatan kajian dan akhir sekali kesimpulan. Kesimpulan kita simpulkan balik refleksi kita. Kita rasa macam mana perasaan budak, perasaan kita selepas menggunakan kaedah ini. Kita rasa seronok, kita rasa bangga murid kita dapat faham. Itu refleksi kita. Kita tuliskan, kita luahkan dalam penulisan. Dan satu poin yang saya nak tambah sedikit, kebanyakan dah berdasarkan banyak yang saya baca tak tulis benda ni. Okey, future recommendation. Maksudnya masa depan selepas ini kita nak buat apa? Apa yang kita nak penambahbaikan selepas ini? Apa yang kita nak buat lagi selepas ini? Itu perlu kita letakkan di bahagian kesimpulan. Yang mana tak ramai yang tulis. Okey, mungkin selepas ini ada yang guru-guru yang ambil inisiatif untuk menulis future recommendation dalam kesimpulan. Dan saya rasa so far keseluruhannya penulisan yang dihasilkan sangat-sangat bagus. Saya bersyukur kerana dapat seronok sebenarnya membaca penulisan-penulisan daripada para guru besar yang menipati penulisan kajian tindakan yang sebenar. Dan saya berharap
bengkel ini tak terhenti ke sini. Teruskan lagi para tuan-tuan untuk menulis kajian tindakan lagi. Kita mengkaji, kita ambil inisiatif, kita selesaikan masalah-masalah dan kita ambil peluang untuk sebarkan ilmu kita. Ilmu kepada orang lain supaya orang lain dapat berkongsi idea-idea inovasi yang kita hasilkan. Dan selepas ini mungkin boleh join, okey, boleh follow kami untuk terlibat sama dalam conference pendidikan. Kita bentang di dalam negara di dua conference di antarabangsa untuk kita sebarkan inisiatif ataupun kita punya intervensi, inovasi kita kepada orang. Kita sebarkan ini untuk kebaikan bersama. Okey, sekian saja daripada saya. Saya pun tak nak cakap banyak. Selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.